Terima kasih, Tuan Ketua. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Yang Berhormat Bukit Katil secara bersekali dengan pertanyaan dari Yang Berhormat Libaran pada 7 April 2014 kerana ia menyentuh kepada isu yang sama. Ya, sila. Terima kasih, Tuan Ketua. Bila saya membaca soalan daripada Bukit Katil ini, soalannya saya nak jelaskan sini, Tuan Ketua. Saya nak quote, memberi pandangan kepada pihak imigresen negara asing. Menyatakan peranan kementerian dalam memberi pandangan kepada pihak imigresen negara asing bagi menghalang seseorang individu atau tokoh politik memasuki negara tersebut. Saya rasa kadang-kadang soalan ini ada niat atau berprasangka yang buruk. Walau bagaimanapun Tuan Yang Ketua, saya ingin menjawab juga. Sebagaimana yang Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, setiap negara yang berdaulat mempunyai hak yang menentukan polisi dan undang-undang negara masing-masing, termasuk menentukan sendiri akan peraturan imigresen yang berkaitan. Lantaran itu, hak sesebuah negara untuk membuat kepastian dan keputusan untuk membenarkan seseorang warga negara asing memasuki atau sebaliknya ke dalam negara tersebut adalah hak mutlak negara berkenaan. Oleh yang demikian, Malaysia tidak akan mencampuri keputusan yang dibuat oleh mana-mana negara asing dalam menghalang seseorang individu memasuki negara tersebut, sebagaimana kita tidak mahu orang lain mencampuri hal ehwal dalam negara kita. Lazimnya tiada sebarang penjelasan perlu diberikan oleh negara berkenaan atas sebab musabab tindakan yang diambil. Tuan Yang Ketua, seperti yang Dewan Yang Mulia sedia maklum, tindakan pihak imigresen Jepun menghalang ketua pembangkang memasuki Jepun telah menimbulkan rasa tidak puas hati segelintir pihak, terutamanya Yang Berhormat Bukit Katil mungkin. Ukuran daripada itu, Yang Berhormat Bukit Katil dan rakan-rakannya telah mengadakan demonstrasi bagi memprotes perintah halangan tersebut di hadapan Kedutaan Jepun pada 21 Januari 2014 tanpa memikirkan kesan dan implikasi yang tidak baik terhadap hubungan dan kerjasama Malaysia dan Jepun. Namun begitu, oleh kerana hubungan diplomatik Malaysia dengan Jepun yang telah terjalin selama ini yang begitu baik sekali, Kedutaan Besar Jepun di Kuala Lumpur, walau bagaimana perasaannya sekalipun, telah menjelaskan secara terperinci bahawa larangan masuk berkenaan dilaksanakan berdasarkan peruntukan Akta Kawalan Imigresen dan pengiktirafan orang pelarian Jepun Seksyen 11 Perkara 54, iaitu, saya dengan izin Tuan Ketua, Ya, sila. any foreign national who has been convicted of a violation of any law or regulation of Japan or of any other country and has been sentenced to imprisonment with or without work for 1 year or more or to an equivalent penalty shall be denied permission to land in Japan. Tak payahlah saya jelaskan, nanti orang kampung saya tahu pula maknanya ada tokoh-tokoh yang tak boleh masuk kerana telah dipenjarakan. Jadi saya juga nak menjelaskan kepada Tuan Yang Ketua bahawa seperti soalan Bukit Katil tadi, Yang Berhormat Ketua Pembangkang pernah memasuki Jepun sebelum itu. Sebelum beliau dilarang pada 2014, Februari 2014, tahun 2011, tahun 2012, beliau pernah memasukinya. Dan saya nak jelaskan bahawa beliau
telah mendapat kelulusan secara khas, kelulusan khas yang diberikan oleh kerana Yang Berhormat Pematang Pauh sendiri menulis secara bertulis, minta secara bertulis dengan kedutaan Jepun. Maka sebab itu diberikan kelulusan khas. Kemudian apabila beliau telah pun dilarang masuk, balik semula ke sini, buat tuduhan yang macam-macam, sekali lagi nak masuk ke Jepun, kali ini beliau memohon permit masuk secara bertulis yang benar-benar diberikan kelulusan khas oleh kedutaan Jepun untuk beliau sekali lagi masuk ke negara Jepun. Terima kasih, Tuan Ketua. Ya, Bukit Katil. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya nak jelaskan bahawa sebulan selepas daripada Pematang Pauh dihalang, saya dan Pematang Pauh berjaya atau dijemput sekali lagi memasuki Jepun dan berjaya masuk kali ini. Dan saya ingin tegaskan bahawa ini adalah kerana susulan daripada organisasi yang menjemput Pematang Pauh itu datang ke Malaysia dan meminta maaf dan menjemput semula untuk hadir dalam program yang telah disusun di Jepun pada hujung bulan Februari yang lalu. Sebab itu saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Sementara semalam Yang Berhormat Perdana Menteri menjelaskan bahawa akan memberi bantuan kepada mana-mana rakyat yang ditimpa masalah. Dalam konteks ini, Ketua Bangkang adalah satu institusi dalam sistem demokrasi negara. Kalau kerajaan ataupun organisasi di Jepun, ya soalannya, boleh datang ke sini menjemput, maknanya mereka memandang serius kerana Jepun adalah pelabur, negara pelabur utama di Selangor. Kenapakah, saya ingin tahu kenapakah kementerian dilihat tidak betul-betul serius menanggapi isu ini, walaupun yang dihalang itu adalah seorang tokoh Ketua Pembangkang yang merupakan satu institusi dalam demokrasi, sistem demokrasi negara kita, dan sehingga sekarang kita tidak dapat penjelasan ataupun tidak ada satu penegasan sama ada dalam bentuk nota diplomatik dihantar kepada kerajaan Jepun untuk memastikan agar perkara ini tidak berlaku kepada mana-mana anggota parlimen yang lain. Ini maksud saya, kerana soal yang Pak Menteri sebutkan tadi, soal nak minta kelulusan dan sebagainya, kerajaan Jepun sendiri telah memberikan kebenaran visa on arrival, dan itu yang dilakukan oleh mana-mana pihak yang ingin masuk ke Jepun, dan tidak timbul isu berkaitan dengan halangan kena kelulusan bertulis dan sebagainya. Malah saya Bukit Katil. Sedikit saya speaker, saya nak nyatakan saya ketika peraturan 24/4 ni. Soalan saya ketika Soalan saya jangan jadi elah hadir untuk ke berbahas. kedutaan Jepun, bila saya tanya kepada pegawai kedutaan, Bukit Katil ada kenapa peluang untuk berbahas mengenai isu mereka ni. beritahu ada laporan terkini. Ini yang saya nak minta yang Pak Menteri tolong jelaskan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Pasal apa tak tunggu lama sikit, bos baru masuk, bos Yang Berhormat Bukit Katil, dia nak dengar penjelasan tu. Yang itu Kita tahan bos, tak perlu dia datang. saya nak jelas. Tuan Ketua, Ya, sila. pertamanya kita kena terima hakikat bahawa semua yang berhormat yang ada dalam Dewan ini bukan semuanya diiktiraf oleh mana-mana negara sebagai mereka yang benar-benar honorable. Itu kita kena jelas. Semua yang berhormat ada di sini, siapa pun rakyat dalam negara kita ni, kalau nak pergi ke luar negara, ada undang-undang negara tersebut, kita kena ikut. Tetapi kecuali mereka yang memegang diplomatic passport. Siapa dia? Contoh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Dulu bekas Ketua Pembangkang, sekarang ni bekas Timbalan Perdana Menteri. Jadi sebab tu dia boleh masuk. Banyak negara yang dibenarkan mengikut diplomatic passport yang ada. Hari ini, kalau dah tak ada pasport tu lagi, dia dah jadi rakyat biasa macam kita ni, yang tak ada lagi dah mempunyai immunity. Maka sebab itu kena ikut perundangan yang ada.
Dan saya dah jelaskan tadi bahawa kalau nak masuk di Jepun ini memerlukan visa. Dan visa itu diberikan kalau rakyat biasa senang, mudah. Kalau rakyat seperti yang telah pun terkandung dalam undang-undang immigration Jepun tadi, saya tak payah baca sekali lagi lah. Dia memerlukan visa yang khas, permission yang khas. Maka sebab itu dia kena tulis. Kedua, kalaulah dia telah pun dilarang untuk masuk di airport tersebut, masalah kita rakyat biasa ni, termasuklah ketua pembangkang, sebagai seorang rakyat yang biasa, lain kali nak pergi ke negara yang sebegitu rupa, beritahu dengan kita Kementerian Luar. Itu maksud saya, kita akan bantu. Tapi bila telah pun dilarang dan tak beritahu dengan kita, balik ke Malaysia, baru panggil press conference, kata macam-macam tentang Kementerian Luar, maka macam mana kita nak bantu bila kau dah balik, nak hantar semula? Walau bagaimanapun, apabila jemputan sekali lagi dibuat dan kita mengetahuinya dan kita dapat tahu, maka kita tiap-tiap hari telefon. Kerana kita tahu ketua pembangkang ni hebat orangnya. Kita nak supaya dia boleh pergi Jepun, bagi ucapan yang baik di sana, menjaga maruah negara. Maka sebab itu kita beri bantuan dan kita telefon kedutaan besar Jepun, bagi tahu, make sure ada surat. Dah ada ke belum? Dia kata surat dah sampai. Dah sampai, minta kalau boleh berikan kelulusan secepat mungkin. Kemudian Jepun kata dah hantar ke negara Jepun, immigration di sana. Akhirnya boleh pergi sekali lagi. Itulah bantuan kerajaan melalui Kementerian Luar yang telah pun kita berikan. Terima kasih banyak, Tuan Ketua. Ya, Lipis. Terima kasih kepada Yang Berhormat Yang Di-Pertua kerana membenarkan saya mengemukakan soalan tambahan. Difahamkan pada 26 Februari, Ketua Pembangkang telah memasuki Jepun sekali lagi. Maknanya apa yang tersurat atau tersirat kita tidak ketahui. Sebab seawalnya tak lepas, tapi kali kedua ini Ketua Pembangkang telah lepas pula tanpa diketahui oleh kita semua. Jadi soalan saya, adakah dengan kemasukan tersebut, apakah ia ada perancangan sulit ataupun hidden hand sebagaimana dimasukkan oleh setengah pihak yang telah tidak berfungsi lagi? Itu soalan tambahan, Yang Berhormat Menteri. Ya. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Lipis. Pertama saya nak jelaskan dengan izin, perkataan yang digunakan oleh Yang Berhormat Lipis kata hidden hand itu tak pernah wujud. Jadi kalau benar-benar ada hidden hand seperti yang dimaksudkan oleh soalan pertama oleh Bukit Katil tadi, yang saya kata berprasangka buruk terhadap kerajaan itu, kalau benar ada, kita boleh buat sekali lagi pada 26 Februari tersebut. Tapi oleh kerana kita telah menjelaskan bahawa kerajaan tak masuk campur, maka sebab itu bantuan kita berikan. Dan bantuan yang kita berikan itulah yang memudahkan sekali lagi Ketua Pembangkang masuk Jepun, dan lain kali nak masuk Jepun pun mesti kena tulis surat sekali lagi seperti yang telah dibuat pada 26 Februari. Saya minta semua kena faham di sini, tak ada kena-kena mengena dengan masalah Kementerian Luar. Terima kasih Tuan Ketua. Saya nak penjelasan je. Tak ada kelulusan khas yang diberikan, tidak ada permohonan
kepada Kementerian Luar yang saya buat hanya makluman dan diluluskan tanpa syarat baru seperti mana disebut oleh Menteri, mengelirukan Dewan. Saya tidak isi apa-apa borang, diluluskan, disambut baik. Menteri Luar bercakap dengan pengurusi Sakawah, mohon maaf, Menteri Luar Jepun, Menteri Luar sini sombong, Menteri Luar Jepun minta maaf. Jadi terima kasih banyak. Kalau Kementerian Luar kata bagi kerjasama, saya ucap terima kasih. Saya tak ada masalah. Kalau Kementerian Luar bagi kerjasama, saya ucap terima kasih. Tetapi jangan mengelirukan kata kita minta permohonan khas. Bohong. Tidak ada kelulusan khas dari Kementerian Luar Jepun. Ya, Mengelirukan Dewan ni. Yang Muhammad. Tuan Ketua. Saya juga menghormati Ketua Pembangkang, tapi peraturan juga tetap peraturan. Ya, Tuan Ketua. Ya. Saya ingin jelaskan oleh kerana Ketua Bangkang dah bangun. Yang saya sebut itu adalah daripada surat yang saya terima daripada Kedutaan Besar Jepun dan tak ada kena. Pasal apa pula saya nak tipu Dewan? Saya bukan orang yang suka menipu, cakap lain buat lain. Saya tipu. Betul, penipu. Surat dari Kementerian Luar Jepun, bukan surat diri saya. Yang dia sebut surat dari saya. Saya tak tulis surat. Menteri Luar. Dah dengarlah, tak jerit buat apa. Dia kata surat dari saya. Saya kata surat saya tak hantar. Surat dari Kementerian Luar Jepun tulis, tak apa, tak ada masalah. Dan saya ucap terima kasih kepada Kementerian Luar. Apa masalahnya? Yang saya jelaskan sebab yang Muhammad Speaker, sebab nama saya dikaitkan. Jadi saya dah hak untuk bagi penjelasan. Nak bohong buat apa di Dewan? Saya jelaskan saya diterima masuk tanpa sebarang surat dari saya. Surat dari Kementerian Luar boleh. Siapa bangkit kata tipu? Bangkit. Siapa kata tipu? Bangkit. Ini perangai UMNO. Dia tipu tak berani bangun. Tuan Ketua. Ya. Cukuplah. Ya. Tuan Ketua. Tak ada kena-mengena langsung dengan UMNO. Sebab itu saya nak jelaskan apa yang saya sebut tadi adalah daripada penerangan yang telah diberikan kepada Kementerian Luar daripada Kedutaan Jepun. Itu yang saya baca, itu yang saya terangkan kepada rakyat. Dan kita sama ada UMNO atau Barisan Nasional, kalau cakap itu, buat itu. Setengah orang kata nak buat itu tapi tak buat langsung. Itu masalah yang ada hari ini. Terima kasih.